Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat no? Ini sound baru ke macam mana? Baru Ha? Oh, tapi macam okey sikit. Baik tuan-tuan, kita berhenti di muka surat 31. Sulamul Mubtadi, betul? Baik. Kita tengok muka surat 31. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, ini satu fasal. Bermula syarat taharah, syarat bersuci. Apa syarat dia? Bila disebut syarat ni tuan-tuan, sesuatu yang kalau tak ada dia tak sah benda tu. Tapi dia tak termasuk dalam benda tu. Kalau rukun pula, sesuatu yang tanpanya tak sah sesuatu, dan dia termasuk dalam sesuatu tu. Contoh syarat ni apa? Syarat sah sembahyang. Apa dia? Contohnya menghadap kiblat. Dia tak termasuk dalam perbuatan sembahyang. Contohnya lagi apa? Hendaklah bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Betul tak? Dia tak termasuk dalam perbuatan sembahyang. Tu syarat sah. Mesti Islam. Baik. Kemudian kalau rukun, rukun dia termasuk dalam pekerjaan solat. Rokok, sujud, Al-Fatihah, nampak? Jadi tapi benda dia sama. Tanpa syarat, tanpa rukun, batal sesuatu yang ibadah. Ini syarat taharah. Hendaklah ada ia Islam, memanglah. Kalau dia bukan Islam, dia ambil sembahyang, mana sah? Dia mandi wajib, mana sah? Dia bukan Islam, mesti Islam. Yang kedua, dan hendaklah dia tamyiz. Tamyiz ni maksud dia berakal lah. Dia boleh membezakan antara yang baik dan buruk. Bila sebut tamyiz ni, budak yang belum baligh, kalau dia ambil sembahyang, sah. Sebab tu kalau ada budak yang belum baligh jadi imam, sah ya. Kalau dia pandai lah, pandai baca, pandai buat hukum hakam sembahyang, dia jadi imam, sah. Tapi dia kena tahulah hukum hakam dan bacaan dia betul. Sebab tu dia panggil tamyiz. Dia tak sebut baligh. Kalau baligh, budak yang tak baligh tak sah lagi sembahyang ni. Sah budak-budak yang pergi haji sah tak? Sah haji dia. Tapi nanti dia tua, dia kena buat haji lain. Macam tu. Pasal apa? Masa dia kanak-kanak, belum lagi berkewajipan pada dia melakukan haji. Tapi dia buat sah lah. Umrah pun sama. Umrah sekali buat wajib kan? Sekali wajib. Haji pun sekali wajib. Jadi kalau dia buat waktu kecil-kecil umrah, tak kira yang tu. Pahala dapat kata pahala mak ayah dia lah. Budak-budak ni tak ada apa. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Baik. Pahala dia dapat pada ayah dia. Dosa tak ada. Kecuali mak ayah dia yang suruh dia buat maksiat. Dosa baru mak ayah dia kena. Ataupun kalau budak tu mencuri, ayah dia kata ayah dia tak tegur. Baru dosa tu kena pada ayah dia. Baik. Jadi tuan-tuan, tamyiz. Budak-budak kalau buat haji sah, tapi nanti bila dah baligh, kewajipan tu belum lagi tertunai. Nanti besar pun dia kena juga buat haji. Boleh lah. Baik, kemudian, dan ketiadaan yang menegahkan sampai air daripada anggota yang dibasuhnya. Jadi mesti tak ada benda yang menegah air sampai. Contoh yang menegah apa disebut dalam ni? Contohnya getah. Kalau ada getah, tak sampai lah air. Getah yang lekat. Getah apa-apa lah tuan-tuan yang lekat. Getah pokok, getah apa. Getah ni dia menghalang air, dia lekat. Air tak sampai. Dan lilin pun sama. Gam pun sama. Gam, lilin, nasi kita pijak melekat, tak sampai. Dan duri yang besar. Duri ni makna dia bila dia tercucuk tu dia besar, bila kita cabut tu dia ada lubang.
Betul tak? Lubang yang terbuka tu daripada luka wajib sampaikan air. Nah, wajib sampaikan. Tapi kalau dia mudarat, kita tutup, kita tayamum lah. Boleh lah. Tapi jangan biar duri tu tercucuk. Nah, duri tu jangan biar, kena cabut. Nah. Jadi kalau duri tu besar, dia cabut, dia boleh sampaikan air, wajib sampaikan air dalam dia. Kalau luka tu sikit, pedih sikit. Tapi bila luka tu terbuka, wajib sampaikan air. Tapi kalau duk dekat, kalau sikit tak apa. Kalau sampai berbahaya, risau bahaya kan, jangan sampai ke air, tayamum je lah. Tuan-tuan tak tayamum kan, ambil semayang jabirah. Kita balut lah jabirah, panggil jabirah tu. Kita balut luka tu sampai di situ, kita basuh juga. Yang atas jabirah tu kita sapu je lah, nanti tayamum. Begitu. Baik, kemudian makna dia kalau duri tu ada, jangan kita basuh duri tu saja, tak sah pasal air tu tak sampai kat bawah duri tu. Kemudian bekas lubangnya, dan ada bekas lubangnya, dan kapur dan lain. Ini semua yang menghalang air lah. Air tak sampai. Jadi bila air tak sampai, maka tak sahlah wuduk ataupun mandi wajib. Dan mengalir air pada segala anggota. Air kena mengalir, bukan lap saja. Ambil lap, kan ambil tangan kan, ambil tangan kita lap tangan kita, tak boleh. Dia bukan sapu, dia basuh. Bila sapu tuan masuk tangan dalam dalam kolah, tuan angkat, tuan sapu tu sapu. Kalau basuh, tuan kena apa? Ada air ni. Tadah sikit air, tuan air tu kena berjalan. Sebab tu kadang orang ambil uduk, orang spray. Spray supaya air tu dia mengalir, dia anggota uduk dia mesti mengalir. Kalau pakai span boleh. Pasal span dia nyimpan air, betul tak? Bila kita lap tu, air tu mengalir. Span kan, kita tekan sikit air tu. Yang penting air tu mengalir. Jangan semata-mata sapu je. Kalau sapu air tu tak mengalir, dia lembab lah bila tak mengalir. Yang boleh sapu ni apa dia? Kepala, telinga, memang sunat lah. Kepala sunat sapu. Tuan-tuan basuh pun sah lah. Dia suruh sapu, tuan-tuan basuh kepala, sah ya. Tapi yang mana disuruh basuh, sapu tak sah. Macam kaki, muka, dia kena basuh, air kena mengalir. Telinga dan khuf, yang kita pakai khuf tu kan. Baik, kemudian dan disyaratkan pula dengan air yang mutlak. Ini disebut air mutlak. Ada apa yang mutlak tuan-tuan? 7. Air hujan, kemudian air hujan, air sungai, air laut, air perigi, air perigi lah, perigi kan yang kita ada, air perigi, air mata air salji, air embun. Itu dia lah tu. Saya tengok satu mufti mana tu, adalah mufti yang tak tahu, dia yang kontroversi sikit. Dia tak setuju mengajak lagu ni. Dia kata buat apa memeningkan orang. Ni kali ajak orang air mutlak tu air paip. Yalah, kita kena lah tahu, betul tak kan? Memanglah air paip tu mutlak. Ada orang kadang-kadang ni, setengah orang lah, segala pengajian orang tua-tua dahulu, kita lama semua tak kena dengan dia. Betul tak kan? Yang tu tak kena. Bukan masalah kita, masalah dia. Betul tak? Ni ilmu kena tahu. Bukan susah pun. Betul tak kan? Bukan susah pun. Termasuklah air apa lagi? Air pipe termasuklah. Betul tak? Air pipe. Ada masa air pipe tak ada, itu boleh sungai. Betul tak? Air pipe tu air yang dirawat. Boleh. Yang penting pure air. Pure air tu air yang betul-betul air lah. Perbahasan air aircon boleh tak boleh? Aircon air keluar kan, boleh tak boleh? Macam mana lah? Air aircon adalah kelembapan yang ada dalam udara dan dia terkondensasi pada sirip-sirip aircon yang dalam tu. Maka daripada apa? Daripada air yang dalam udara. Sama konsep dia dengan embun, wap, air hujan, terbentuknya awan pun sama, terkondensasi antara wap-wap air jadi tampuk dengan habuk-habuk di udara, jadilah awan. Jadi pandangan sebenarnya air aircon sah. Air aircon tu pure air, sebab air yang daripada udara. Tu air, bukan air daripada aircon tu air daripada udara tu. Kan dia masuk aircon kan, dia ni nak bagi sejuk, dia seduh udara tu. Jadi dalam udara tu dia ada kelembapan. Dia kelembapan udara tu yang apa? Daripada kelembapan udara tu yang terkondensasi air tu. Tuan-tuan pernah tengok tak di Afrika yang dia buat satu orang tu dia buat alat, dia bubuh macam sangkak tu, dia boleh memerangkap air dalam udara. Pernah tengok tak? Pernah tengok? Ada dalam tahun ni ataupun tahun lepas. Baru lagi.
Dia buat benda tu baru lagi. Jadi di Afrika ke apa, dia buat macam satu apa, jaring tu yang mana dia boleh merangkak kelembapan udara. Jadi udara lalu, kumpul air dalam tu. Sama macam konsep aircon, sama dengan konsep terbentuknya awan, sama dengan konsep embun. Cumanya tuan-tuan, ada cuma lah. Takut-takut kot apa, bahaya ke apa. Tapi sebenarnya aircon tak ada apa, memang air daripada apa, daripada udara. Tapi tuan-tuan nak guna tak boleh lah ambil setitik-setitik dulu tu. Tuan-tuan kena himpun lah. Sama salji memang boleh, tapi kena bagi cayak dulu. Tuan-tuan nak ambil salji pombo kat muka, mana boleh. Tuan-tuan kena cair dulu salji embun, betul tak kan? Bukan tuan-tuan ambil daun kat embun tu pergi tenyeh kat muka, tak boleh. Kena tuan-tuan, dia kena apa, mengalir lah benda tu. Air embun yang tuan-tuan tadah ke embun kan, dapat, itu yang boleh, sebab dia kena mengalir. Baik. Dan segala apa lagi jenis air lah tuan-tuan, yang penting pure air. Cuma orang bahas nanti tuan-tuan, perbahasannya apa macam, dan ni banyak benda baru yang perlu dibahas. Dan ni kita tahu dah tuan-tuan, air yang dirawat di Indah Water kan, air najis dirawat sampai jadi air, padahal daripada air najis ya. Air najis dirawat sampai, saya tengok di majalah 3 tu, dia keluar air Indah Water tu. Orang yang lama dah saya tengok, saya ingat mungkin dalam 7-8 tahun lepas, lama dah. Orang yang wartawan tu, dia siap ambil air tu minum. Confidentnya dia. Boleh tak boleh? Kalau air tu memang boleh, tak ada masalah dah, pasal memang dalam najis dia ada air. Bila kita dapat pisahkan air tu daripada najis dan dia jadi air, dan dia punya apa, jumlah dia itu lebih daripada 2 kolah. 2 kolah ni ada yang kata 216 liter, ada kata 217, ada yang kata 200 liter, tapi yang paling selamat lah 270 liter lah, itu paling selamat lah. Saya tak ada yang kata 216 banyak, tapi yang paling selamat 270 yang disebut oleh Dr. Wabah Zuhaili. Tetapi tuan-tuan nak pegang 216 boleh lagi lah, 216 liter. Tapi cukup je air tu. Air, maksud dia kita nampak dia air macam ni, air. Tuan-tuan nampak ni, tuan-tuan kata air. Kalau tuan-tuan nampak air kopi, tuan-tuan kata air kopi. Itu tak boleh lah. Air kopi ada 20 kolah pun tak boleh. Dia air kopi. Dia air teh 20 kolah pun tak boleh. Dia air muqayyad, dia ada nama dia. Dia tengok air macam ni, walaupun dia keluar daripada pusat rawatan Indah Water, tapi dia pure air. Dan jumlah dia lebih daripada 2 kolah. Betul tak? Memang betul-betul air lah. Tapi sekarang di angkasawan jangan boleh duduk lama atas tu. Ayak mana dia ambil? Mana boleh tarik ayak bawa ke sana? Hujan, mana ada hujan dia duduk atas langit, hujan bawah. Yang duduk di ISS. Cara mereka adalah najis yang mereka apa, yang keluar pada mereka tu, yang mereka tandas mereka tu, di mesin mereka canggih. Dia punya tandas tu pun berapa juta harga dia, Rusia buat. Dia tandas mereka tu, bila mereka buang air, dia mesin dia apa, dia proses macam mana sampai tinggal hampas yang najis tu, dia buang. Lepas tu dia buang ke angkasa lah. Kemudian apa, daripada situ keluarnya air tu mereka guna balik. Yang tu saya tak tahu macam mana fatwa, sebab air tu tak cukup 2 kolah. Tu benda-benda kena fatwa baru lah semua tuan-tuan. Lah ni dah masuk di Penang tuan-tuan, satu benda baru baru start di Penang. Di barat lah dah berapa tahun dah start. Daging yang dihasilkan daripada tumbuh-tumbuhan. Ada. Daging ayam, bukan daripada ayam, daripada tumbuh-tumbuhan, tapi rasa macam ayam. Dihasilkan dalam makmal, tak ambil langsung pada ayam. Ada daging yang kambing dihasilkan pada tumbuh-tumbuhan. Saya tak tahulah, teknologi pelik-pelik. Rasa macam kambing. Masalahnya ada daging khinzir. Itu masalah. Dia buat, dia panggil buat dalam makmal. Kita nak kata haram bukan daripada khinzir, tapi orang yang pernah makan khinzir, dia kata rasa dia memang sama, tak lari. Pada orang yang teringin, ada can jugalah nak makan. Kalau ada yang teringin dah. Baik. Tapi nak kata halal ke haram, kita tak berani nak cakap. Saya tak berani. Perlu pada fatwa. Tapi dah ada dah di barat, dah ada dah benda tu. Ni saya nak pesan, tuan-tuan pernah pergi Speedmart, pernah tengok ropok Doritos? Saya tengok budak sekolah ada makan Doritos. Saya pelik lah, Doritos tu iklan dia banyak. Doritos yang macam kentang segitiga tu, plastik merah tu.
Saya pelik bergambar pasal dia tak ada halal. Dia tak ada halal. Dia suspicious lah sikit. Kita pelik sebab tak ada halal. Tuan-tuan kena berhati-hati dulu. Tuan-tuan ingat Cadbury tu, yang ada babi tu kan, yang kita pakai tak makan semua kan. Sampai orang kata apa, dulu membabi buta, meng-Cadbury buta. Sampai ada babi dalam tu. Saya kedai banyak tutup tak jual. Sebab apa? Sebab Persatuan Pengguna Pulau Pinang dapat bukti kan ada unsur babi dalam tu. Tapi ada halal jakim. Rupanya kata kemungkinan ceklat itu ceklat seluduk. Sebab Cadbury yang masuk di Malaysia ni, dia memang ikut standard jakim. Tuan-tuan kalau nampak halal jakim tu, makan je tuan-tuan. Jakim antara cop halal antara yang paling bagus di dunia lah. Dia sangat detail. Cek sungguh-sungguh ada tak DNA unsur-unsur babi dalam tu, masuk makmal. Sebab tu bila ada halal jakim, halal tu dia memang sangat-sangat powerful lah tuan-tuan. Gitulah, sangat meyakinkan. Tapi ada lagi halal yang dipercayai. Halal macam Thailand punya tu dipercayai, Indonesia punya tu dipercayai. Ada lagi lah yang jakim. Tuan-tuan boleh tengok lah kat jakim punya website, negara lain yang diiktiraf. Jadi saya pelik tuan-tuan, Cadbury ada di luar negara yang dia tak ikut standard. Standard kita dia tak ikut. Sama juga KFC tuan-tuan lah. Jangan tuan-tuan kat luar negara, jangan makannya kita tak tahu sembelihan dia lagu mana. Pergi China, pergi ambil makan KFC halal kot. Mana tuan-tuan tahu sembelihan dia macam mana? Yang ada di Malaysia ni memang dia ambil di pusat sembelihan yang halal. Ada sijil orang Islam punya. Kalau syarikat bukan Islam, orang Islam yang sembelih. Yang menggerakkan mesin tu kan, mesti orang Islam. Bismillah. Baik tuan-tuan. Jadi Cadbury di luar, sebab tuan-tuan pergi beli, ada orang seronok kan, pergi beli apa? Coklat apa? Dan yang tak ada apa? Coklat yang tak ada apa? Cukai kan. Sekali-sekala tengoklah juga halal tu. Saya takut standard dia, kita kadang ikut murah ya tuan-tuan. Takut standard coklat tu bukan standard apa? Jakim. Rupanya Cadbury di luar ada yang unsur babi. Bila masuk di Malaysia dia tak bubuh unsur tu. Itu kot. Katanya boleh jadi yang tu lah. Jadi Doritos tu ada ya, nak saya tengok budak sekolah makan. Kat Speedmart duk jual. Kat kedai lain jarang ada. Speedmart ada Doritos tu. Saya tengok halal dia tak ada. Pelik. Kebanyakan dia halal. Bila kita buka website, rupanya di Indonesia dah beritahu. Di Indonesia dan Eropah kot tak silap. Sebab rupanya Doritos tu tak boleh makan. Sebab dia dah bubuh sikit perasa apa? Babi, untuk menaikkan rasa pedas dia. Kata siapa yang pernah makan, cuba rasa. Lain macam pedas dia. Bukan saya sebut. Ini Majlis Agama Islam Indonesia. Ini badan, bukan kita pergi Facebook. Tuan-tuan pergi website dia terus. Jadi tak digalakkan. Dan dia pun tak apply halal pun. Tak apply halal. Jadi tuan-tuan kok pernah makan ke apa ke tuan-tuan, stop dululah. Kok pernah termakan, mana tahu. Stop dulu. Sama macam Lady Choice tu, tengok baru ni kan keluar Lady Choice tu. Orang dah beli punya banyak, dah bulan sandwich. Kan je sandwich kecil-kecil tu. Pakai Lady Choice punya tu, baru nak keluar rupanya tak halal. Yang ada ni halal, yang tu tak halal. Bukan semua halal tuan-tuan. Dia kena tahu kadang-kadang dia tak jaga standard. Ni kadang kita risau tuan-tuan. Baik tuan, tak apalah. Yang tu memang tak perlu fatwa, haram-haram lah tuan-tuan. Okay, baik, air mutlak. Jangan mengubah dia akan ubah yang banyak oleh campuran yang suci yang terkaya daripadanya. Apa makna terkaya? Campuran suci yang tak ada kaitan dengan dia. Itu makna dia. Contoh air ni. Ini air mutlak ni, boleh ambil sembahyang. Tetapi buh garam kat dia, habis ya. Masin. Hilanglah dia punya. Kecuali garam laut. Itu garam semula jadi. Yang semula jadi tak apa. Garam air laut kan? Air laut. Itu garam semula jadi. Semula jadi tak apa. Yang tu yang panggil yang tidak terkaya. Air tu tak boleh lari pada dia. Tak pun air sungai kan. Air sungai kadang-kadang masa ni jadi warna hitam lah, warna merah lah. Itu dia berubah kerana semula jadi. Itu tak ada masalah. Air perigi kan. Kalau perigi tu dekat dengan belerang, dekat dengan dia jadi hitam-hitam, bau busuk. Tapi boleh ambil sembahyang. Dia kan perigi busuk sikit. Kadang dia ada bahan dalam tu lah, apa tak tahulah. Belerang ke apa yang dalam tu kadang bau dia busuk. Tapi dia tu semula jadi, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh sembahyang dengan dia. Semula jadi. Begitu. Benda yang tak dapat elak dengan dia lah. Itu kalau karat macam mana karat? Karat tuan-tuan, karat. Karat juga tuan-tuan kalau ikutkan dia benda karat yang dalam pipe tu. Terutamanya yang di Kelantan lah contohnya lah, sebab dia bukan apa, sebab nak tukar kos pipe tu banyak. 4 bilion lebih. Jadi kerajaan Kelantan dia mungkin dia dapat royalty dia boleh buat lah, dia dapat. Jadi kos dia tinggi. Kalau tak dapat bantuan pada pusat memang sukar lah.
Jadi nak tukar pipe tu, bila pipe tu tak tukar lama, dia jadi karat. Itu semula jadi juga, betul tak? Buat macam mana? Benda semula jadi. Dan benda ni bukan benda baru, benda lama. Dan benda lah nak tukar bukannya sekupang dua. Berapa bilion? 4 bilion. Mahal tuan-tuan. Itu benda semula jadi. Dan lagi satu karat. Kenapa boleh? Karat sebenarnya dia tak larut dalam air. Bukti dia, kalau tuan-tuan tapis, air tu bersih. Betul tak? Sebab tu karat tak ada masalah. Pasal dia kalau campuran yang tak melarut dengan air, dia tak apa. Satu lagi, boleh. Sebab tu karat, kalau tuan-tuan bubuh kowe, dia keluar air karat ke tak? Tapi kalau kopi keluar kopi ke? Tuan-tuan, kopi dia dah larut dalam tu. Karat tak. Sebab tu benda yang bercampur dan dia tak larut, air tu kekal mutlak. Faham no? Makutlah tuan-tuan nanti, tuan-tuan mana tahu, kadang-kadang bukannya Kelantannya, Selangor pun tuan-tuan banyak juga tempat yang karat. Kita pun kadang-kadang jadi juga. Bila apa, air stop ke apa? Kerja bercuci kot tu. Bercuci ke? Cuci kan yang keluar banyak tu kan. Yang tu. Kadang-kadang pernah terfikir boleh ke ambil semayang ni? Kadang-kadang kita fikir. Boleh. Sebab apa boleh? Kan tuan-tuan ayak tak ada kan. Lama tak ada. Sekali ada ayak tu dia main berkeladak punya teruk. Kita duk buka kan, duk buang. Tak habis-habis. Pasal apa tak habis-habis? Semua pakat tak nak buka, so orang lain buka. Orang lain buka, dia lah yang tak ada apa, keladak-keladak tu. Pernah tuan-tuan fikir boleh ambil semayang ke warna pelik ni? Tuan-tuan cuba tapis, bersih lah. Makna dia apa? Kotor tu dia tak sebati pun dengan air tu. Jadi boleh dah ambil semayang? Boleh lah. Cuma kita terfikir nanti kok gatai-gatai, yang tu cerita lain lah. Tapi ceritanya boleh lah. Boleh kot no? Campuran yang semula jadi, makna dia apa? Kalau benda tu semula jadi, tak ada masalah. Kalau semula jadi, tak ada masalah. Yang tak boleh, kita yang campur. Kecuali tanah. Tanah dianggap kekal suci, sekalipun kita campur dengan dia, sekalipun jadi ayak tanah. Sebab tanah ni dia antara benda yang Nabi sebut suci kan dia. Kita boleh semayang atas tanah. Kita nak basuh najis apa, mughalazah pun guna tanah. Tanah kalau tuan-tuan campur tu kan, tuan-tuan basuh najis anjing tu kan, tuan-tuan buat tanah jadi warna tanah kan, boleh ambil semayang kan? Boleh. Tanah tak apa. Tanah saja. Garam ya. Klorin macam mana? Klorin pencampuran yang mana tak ubah langsung. Dia kalau sikit tak apa. Masuk sikit ayak mawar, dia tak berubah pun langsung. Kita nampak tak berubah. Kalau masuk sikit tak berubah langsung, tak ada masalah. Tak ada masalah. Maksud dia masuk satu benda tapi tak berubah sifat dia. Apa sifat dia? Bau, warna dan rasa. Itu pun ada bau yang dimaafkan, macam bau mawar, dia maafkan. Bau nanti dia akan sebut nanti ni, kapur barus ke apa, dia sebut dimaafkan juga. Dia maaf, berubah tan bau tu masih lagi apa? Ni masih lagi mutlak lah. Boleh lah. Jadi klorin masih mutlak lah. Tak ada masalah pasal klorin tu sikit sangat. Kita nampak masih lagi apa? Kita panggil air. Kalau pipe kat rumah kita buka, orang panggil air. Tak kira orang tu main pada mana pun dia kata air, ayak. Bayu lah orang Banjar kata. Banyu. Jadi tuan-tuan, begitulah dia panggil juga gitu, air ataupun ayak banyu. Jadi tuan-tuan, apa dia, klorin ni tak nampak kecuali kalau klorin tu kuat sangat. Tu contohnya macam tempat-tempat orang mandi ramai-ramai tu kan, sampai bau klorin. Itu kan ya dah berubah. Betul tak? Saya tak pernah mandi. Kalau swimming pool bau klorin lah. Ada yang bau, ada yang tak kuat. Kuat lah. Kalau bau kuat tak boleh. Sikit tak apa. Kalau bau kuat tak boleh. Bau kuat, kita rasa klorin tu kan, tak boleh. Tak boleh dianggap sebagai air yang mutlak. Kalau kuat sangat bau klorin ni tak boleh lah. Maksud dia dah merubah satu sifat ni. Baik. Kemudian tuan, kita tengok. Tu yang ada, saya tahu ni pasal ada orang kerja, satu pakcik tu lah, dia kerja dekat apa, mana tu, Bukit Merah tu, apa panggil, Black Town. Dia kalau kena ayak tu sikit, dia memang mandi terus. Pasal banyak orang mandi, dia berkencing dalam tu.
Nasib baik tak berak dalam tu kencing jadi masalah. Kalau laut cerita lain, laut air dia mengalir. Parit lain, air dia mengalir, walaupun tak elok lah juga tuan-tuan kan. Jadi ni dia air tu tak mengalir. Ramai-ramai duduk dalam tu nak kencing, kencing je. Pasal apa? Malas nak naik Kalau hang seorang kencing tak apa, yang main tu ramai pakat kencing semua dalam tu. Lepas tu nak bersihkan buah klorin, nak bagi mati najis tu. Tapi bau kuat tuan-tuan. Takut jadi air mutan najis lah. Betul tak kan? Air tu dah tak mutlak, ke orang kencing dalam tu pula. Cuma air ni tuan-tuan, kalau kita tak pasti, kita kena hukum zahir. Kena anggap dia mustakmal je lah. Dia kena hukum zahir. Air semua macam tu, dia kena hukum zahir. Air tuan-tuan tengok berubah warna, tapi kita tak tahu apa sebab. Boleh jadi berubah kerana terbiar lama. Kena anggap begitu. Sampai macam tu ulama bahas. Kalau anjing tu serlumkan muka dia dalam bekas yang ada air, dia angkat kepala tengok kering ni kan, kita anggap masih tak kena lah. Masih tak. Tapi kita tengok basah, tapi kita tak pasti basah sebelum dia bubuh ke ataupun dia celup. Anggap suci juga air tu. Dia kena baqaul asli, istishabul asal dia panggil, kembali pada asal. Jadi swimming pool tu kalau kuat sangat klorin ni, kita anggap mustakmal lah. Hukum zahir. Baik tuan-tuan, kemudian kecuali tuan-tuan nampak orang kencing dalam tu, tuan-tuan nampak elok depan cut, tuan-tuan turun lah. Baik, kemudian dulu saya pernah cerita kat tuan-tuan, ada satu orang yang saya mengaji dulu, Datuk Guru tu, dia cerita orang yang mana dia tak mandi, ambil air semayang dengan air pili, pasal dia tahu ada klorin. Klorin tu dah tak boleh pisahkan pada air ni, jadi dia anggap air tu mustakmal. Dia memang ambil air semayang ke, dia mandi wajib semua dengan parit, guna air parit. Senang juga tuan-tuan, terjun dalam parit dia, ambil semayang pun terjun, mandi wajib pun terjun tuan-tuan. Semayang boleh, tak semestinya tuan-tuan buat macam ni. Tuan-tuan niat atas tu terjun, walaupun yang jatuh kepala dulu, kaki dulu, dia kira sekali. Dia kira sekali. Baik, jadi tuan-tuan dia guna parit je, pasal dia rasa tak senang dengan dia tak puas ambil semayang dengan air air pili ni ada klorin. Bila dia meninggal dunia pun air tak ada. Jadi dia pemandikan jenazah dia pun guna air parit, ambil parit juga, pasal dia pun dia tak yakin dengan air ni. Jadi Allah Ta'ala pun muliakan dia begitulah, yang keyakinan fiqh dia begitu. Baik, kemudian bersalahan ubah yang banyak dengan tiada terkaya daripadanya. Tak boleh tu, yang tak terkaya klorin tak boleh lah. Yang mana tak ada kaitan dengan air tu lah, macam tanah, kiambang yang duduk dengan air, ranting kayu yang jatuh, bukan kita yang buat jatuh ni, tak apa, kita yang usaha. Seperti lumut dan kiambang dan artal, tidak terkaya ni, yang air tu tak boleh nak elak, itu tak boleh nak elak daripada benda tu. Batu kiwi ataupun belerang, jadi tak apa. Kalau benda yang tidak terkaya air, maksudnya air tu tak boleh lari pada benda tu, semula jadi air tu dah ada, kadang kiambang, tanah, garam laut yang kita sebut macam tu, benda yang semula jadilah, air tu tak apa. Perubahan kerana semula jadi tak apa. Baik, cuma ulama bahas panjang kalau dalam kitab lain tuan tengok ni. Contohnya kalau kolah masjid, 2 kolah, kita yang pergi bubuh kiambang tu, kita yang bubuh sampai berubah bau warna dan rasa. Setengah ulama kata kalau kita yang bubuh tak boleh, pasal bukan semula jadi. Ada perbahasan lah. Tapi kalau semula jadi tak apa. Semula jadi tak apa, ada perbahasan lah. Baik, kemudian lumut dan kiambang dan artal dan belerang. Belerang ni semula jadi lah. Tapi kalau kita sendiri yang ada yang kita berbelerang dalam tu, bubuh dia tak boleh. Saya kata tanah saja. Kita bubuh dah jadi coklat tanah pun boleh ambil semayang. Tanah saja. Yang lain kalau semula jadi, semula jadi tak apa. Lumut dan sebagainya. Dan demikian lagi dimaafkan ubah yang banyak dengan mujawar, seperti ditaruh mujawar seperti taruh gaharu di dalamnya, atau tarawuh berbau dengan sebab berhampiran. Tarawuh okey, kalau buh di gaharu tak apa, dia ubah apa? Gaharu dimaafkan disebabkan nak ubah bau dia. Kan bila bau gaharu dia jadi rasa apa? Wangi. Atau tarawuh berbau dengan sebab berhampiran. Dia berbau kerana berhampiran. Ayak tu dia duduk berhampiran bangkai. Bukan bangkai duduk dalam tu Ni bekas air. Ni ada bangkai kucing. Lama sangat sampai air tu pun bau bangkai. Tak apa, pasal bangkai tu bukan duduk dalam tu. Cuma kita lalu tak lalu lah nak guna.
Betul tak kita kata macam bau pasal air. Tuan-tuan mana nak bau lipas, air bau lipas. Lipas duduk dekat bau lipas ayak tu, bukan lipas terjun dalam tu. Ataupun tek lipas tu duduk tepi-tepi je tapi bau tu kuat, macam meresap ke dalam bau air tu. Itu tak apa, itu tak dikira. Dia bau tu berubah kerana dia duduk dekat. Baik. Seperti yang tertutup lah. Tutup. Atau ada hampir bangkai dan jika berubah yang banyak, okey. Ataupun tertutup, kalau ada bangkai lagi lah. Betul tak? Bangkai tu duduk kalian tapi tertutup. Kawasan yang tertutup. Bangkai tak duduk layak, duduk berhampiran, tertutup bersama tuan-tuan. Memang berbau lah air tu, tapi air tu tak najis lah tuan-tuan. Pasal dia berbau, pasal berhampiran, duduk berhampiran sahaja. Kemudian baik, atau yang banyak dan jika berubah yang banyak yang mukhalid, yang suci itu sekiranya hilang nama air mutlak, tidak menyucikan hanya suci dirinya. Campur dengan benda yang suci sampai hilang nama air mutlak. Macam saya sebut tadi ya. Ni suci. Campur dengan benda suci pada kopi. Kopi nampak jadi warna kopi ya. Tak boleh ya. Orang nampak lain lah, nampak apa hitam ni, tak jadi tu, tak jadi mutlak tu. Orang dah black macam tu, bukan dia panggil air mutlak, dia tak panggil pure ayak lah. Orang tengok ni, benda poly macam ni, nampak tapi kalau dia campur sikit dan tak berubah sifat air dia, macam mawar orang bubuh sikit, berubah air, bau dia kan, dimaafkan. Campur jatuh setitik air kopi dalam ni, tapi dia masih lagi warna ni, kekal mutlak dia, kekal mutlak dia. Itu yang dia sebut tu. Dia mukhalid yang suci sekira-kira nama air mutlak hilang, tiada menyucikan lagi. Maksud dia bila campur tu sampai kita tengok, kita tak tahu dia bukan lagi air. Dia ada air belakang, dia ada nama teh ke kopi ke apa, dia ada nama belakang. Baik, kemudian demikian lagi tiada dapat menyucikan air yang mustakmal yang terpakai pada fardu. Jadi air mustakmal tak boleh digunakan untuk bersuci. Ini kita tahulah pada basuhan fardu. Dan pada jika tidak sampai 2 kolah. 2 kolah ni banyak mana? Apa tuan-tuan? 270 liter. Tapi ada pandangan kata 216 liter ada. Ada pandangan, ada kata 230. Tapi kalau tuan-tuan ayak tak ada, tuan-tuan nak pegang pandangan 216, pegang je lah, tak ada masalah pun. Boleh je, banyak pandangan lah. Tapi yang paling selamat dalam semua 270. Paling selamat lah tu. Baik, kemudian jadi kalau sampai 2 kolah tak apa. Ayak tu 270 liter. Ada kata dalam kitab lain, ada kata 230 liter. Kita ambil semayang, meleleh dalam tu, kekal juga apa? Mutlak. Kekal mutlak. Ataupun air tu tak cukup. Katakan air tu ada 180 liter je. Tak cukup 2 kolah. Bila kita ambil semayang, jadi mustakmal je tu. Macam nak jadi mutlak, tuan-tuan tambah lah. Tambah ayak bagi jadi 216 liter kurang-kurangnya lah. 216 liter. Jadilah mutlak balik. Yang mustakmal campur, dia akan jadi mutlak. Dan bersalahan pula air yang mutanajis. Saya dah bincang, tuan-tuan ingat, air mustakmal kita tak boleh guna untuk basuh najis. Betul tak? Tak boleh guna untuk basuh najis. Tu yang ada masjid, setengah masjid dia buah tampai, tuan-tuan. Dia tampai dekat dinding ni, dia tulis air yang berada dalam baldi adalah air mustakmal. Dia tulis tu. Bila nak istinja, guna air yang dalam pipe, buka pipe. Jangan guna yang dalam baldi. Baldi tu mustakmal. Buat simbah najis boleh lah. Ada setengah masjid dia tulis. Kalau ambil juga basuh guna air yang dalam baldi, walaupun hilang najis, tak dianggap suci. Ada masjid tulis. Tapi bagi saya lah, air ni kalau tuan-tuan tengok dia bertakung dalam baldi, tuan-tuan anggap dia mutlak lah tuan-tuan. Kembali pada asal. Boleh lah. Itu saja senang. Tapi tuan-tuan anggap mustakmal, boleh ya, sila lah. Boleh tuan-tuan anggap mustakmal, boleh jadi merecik lah apalah, boleh jadi orang ambil semayang dalam tu. Boleh tuan-tuan fikir lagu tu lah. Tuan-tuan fikir orang ambil semayang dalam baldi ke. Saya punya pandangan, air yang ada air dalam baldi, dalam tandas, saya anggap dia mutlak. Ada orang dia anggap mustakmal, ada orang dia anggap mutanajis semua dah. Boleh jadi merecik ayak najis dulu tu. Dia punya fikir punya jauh. Mungkin ada merecik sikit najis jadi najis. Itu dah mutasyaddiq tuan-tuan, mutasyaddiq sangat. Kalau saya masuk dalam bilik ayak tak ada ayak dalam baldi, cukup. Saya anggap ni itu mutlak.
Kembali pada asal. Nak air mesti dihukum pada hukum asal, kecuali kita nampak sungguh. Sampai begitu tuan-tuan. Baik. Tapi nak anggap juga mustakmal, silakanlah. Kemudian dan bersalahan pula air yang mutanajis. Sebelum saya lupa lagi tuan-tuan, lagi satu sebelum saya lupa. Tuan-tuan basuh baju. Tuan-tuan takung baju dalam timba. Kemudian tuan-tuan jurus air. Katakanlah baju yang ada di situ ada air kencing lah. Mercik air kencing ke apa benda lah tuan-tuan. Ada air kencing lah. Kena sikit tak banyak. Kat seluar kita mercik air kencing ke, ada darah sikit ke, najis lah. Kita buh baju tu dalam baldi dan kita simbah air. Sampailah baju semua tenggelam dan kita pun tekan. Dan tuan-tuan rasa macam dah keluar lah najis tu. Tuan-tuan pun sidai. Bersih ke tak bersih baju tu? Bersih ke tak? Baju tu bersih. Pelik dengar, tapi bersih. Syarat dia air tu tak berubah jadi najis. Tak berubah jadi warna air kencing ke, berubah jadi najis. Air tu kekal biasa. Air tu dia kekal mutlak. Sehinggalah kita dah angkat baju tu, kita bubuh, baru dia jadi mustakmal. Sama dengan air yang kita ambil uduk. Air yang tu selagi mana dia lekat di tangan kita, dia masih lagi mutlak. Bila dia terpisah, baru dia mustakmal. Baru digunakan. Yang salahnya tuan-tuan pergi buh ayak dulu. Tuan-tuan pergi buh ayak, tuan-tuan pergi buh baju tuan-tuan yang ada najis. Habis semua najis. Dia kena beza air yang mendatangi najis ataupun najis yang mendatangi air. Boleh lah. Kalau air yang mendatangi najis, air tu boleh menyucikan baju tu. Boleh lah. Tapi biasanya kita buat macam tu kita bilas lagi. Tidak bilas lagi. Bagus lah tuan-tuan. Bukan saya nak kata jangan bilas. Tuan-tuan bilas tu lagi bagus. Bilas 2-3 kali bagus lah. Cuma nak bagi tahu dari segi hukum bersih. Kecuali baju kita tu ada najis yang berketul-ketul. Najis apa? Berketul-ketul. Najis tahi lah apa ke. Sampai berubah warna air tu. Najis lah. Boleh no? Ada orang dia terfikir, betul ke ustaz ni? Macam tu, memang macam tu hukum dia. Boleh tengok dalam Furu'ul Masail gitu. Hukum dia. Baik, kemudian dan bersalam pula air mutanajis, air yang kena najis. Apa beza air najis dengan air mutanajis? Beza. Apa beza air najis dengan mutanajis? Air najis ni air kencing, memang najis. Memang pure najis. Air mutanajis, air yang terkena najis. Gitu. Najis apa najis? Tak ayam, najis. Tak lembu, tak orang, air kencing, najis. Boleh tak kita suci najis? Cuci tak ayam bagi jadi bersih? Tak boleh ya, tak ayam tu najis. Boleh faham lah? Boleh tak kita cuci air kencing bagi jadi tak najis? Tak boleh lah, air kencing tu memang najis. Benda najis ni tak boleh kena bagi hilangkan dia najis. Kalau mutanajis, benda mutanajis. Contoh baju yang kena tik ayam. Baju tu mutanajis, tapi basuh hilang tik ayam boleh pakai balik. Baju tu panggil mutanajis, baju yang kena najis. Baik, kemudian iaitu air yang kurang daripada 2 kolah jatuh najis di dalamnya, maka najislah itu jika tiada berubah sekalipun. Nampak? Air dalam baldi. Tidak? Air dalam baldi. Cukup 2 kolah ke tak cukup? Tak cukup. Jatuh tik jejak, habis najis semua. Ini pegangan mazhab kita lah. Mazhab kita ini pegangan dia. Baik, jadi najis air dia pasal tak cukup 2 kolah. Boleh lah. Najis semua. Kecuali ada, jadi bukan sekadar makluman je lah. Kalau mazhab Maliki tak, dia anggap semua air tu selagi mana tak berubah bau, warna dan rasa, dikira apa? Dikira suci. Tak kira cukup 2 kolah atau cukup 2 kolah. Itu mazhab lain lah. Kalau mazhab kita tak, mazhab kita tak cukup 2 kolah, masuk najis sikit. Air kencing terpercik dalam tu. Dia tak cukup 2 kolah baldi kan, masuk air kencing sikit, 1 titik, mutanajis semua. Dia panggil mutanajis. Air tu nak buang sayang. Yelah, air baldi tu elok masuk tik cicak je. Angkat baldi tu buh dalam kolah. Contohnya lah, kolah 2 apa? 2 kolah. Tuang dalam kolah, bersih lah balik. Betul tak? Bersih lah air tu, cukup 2 kolah. Faham kot no? Kemudian atau 2 kolah. Tapi kalau gulai macam mana gulai? Gulai 1 kawah masak. Tengah-tengah masak cicak berak ataupun cicak jatuh mati dalam tu. Cicak jatuh mati najis ya. Najis semua.
Gitu. Macam mana tuan-tuan? Nak buang sayang, tapi dari segi hukum ni memang najis. Nak buang lagu mana najis? Nak buang macam mana memang najis, tak boleh makan, kena buang. Muhammad bin Sirin, seorang ulama terkenal kan, dia berniaga, dia jual madu. Madu dia jatuh tikui, mati dalam tu. Madu bukan ayak. Kalau ayak mungkin dia boleh pegang mazhab Maliki kan, selagi tak buah bau warna ada rasa tak apa. Madu ni cecair yang bukan air, cecair yang bukan air, gulai ke apa, bukan pure air. Kopi ke, kopi satu periuk ke, itu bukan yang mutlak, itu bukan air tu. Itu air ma'u muqayyad. Ma'u muqayyad ni kalau masuk je najis, najis terus semua. Muhammad bin Sirin dia buang semua. Buang semua madu dia. Walaupun dia madu dia banyak, tak ada jual lagi pasal dah masuk apa? Tikui, najis semua. Baik, kemudian najis, maka tidak boleh menyucikan segala air yang atau dua kolah jatuh najis dalamnya jika berubah sedikit ubahnya. Tapi kalau dua kolah pun masuk najis, berubah air tu habis juga. Kalau yang dua kolah 270 liter tadi saya sebut, yang paling selamat lah, ada tek cicak tak apa, tak berubah pun bau warna dah rasa. Tapi kalau masuk najis yang kuat, contohnya bangkai kucing, habis bau air dia tu, busuk habis. Dua kolah pun tak boleh buat apa. Dua kolah pun tetap najis pasal dah berubah salah satu, sama ada bau, warna atau rasa. Baik, najis lah, maka tidak boleh menyucikan segala air yang tersebut itu, dan tidak boleh menghilangkan najis, tak boleh lah. Itu mutan najis dah. Kemudian, dan jika tiada diperoleh air yang menyucikan yang tersebut itu, atau ada air tetapi takut memberi mudarat yang mengharuskan tayamum sebab ada lukanya atau lainnya, maka hendaklah tayamum kemudian daripada masuk waktu solat. Maksud dia, kalau tak ada air boleh tayamum lah. Nak bagi tahu itulah. Ataupun air yang ada tapi apa, sikit nak minum, tayamum lah. Ataupun air yang ada tapi luka, tak boleh nak basuh, tayamum lah. Baik, tayamum. Tapi kita mazhab Syafi'i ni strict sikit tuan-tuan dalam bab ni, sehingga kan saya tengok Perak punya, dia keluar Perak kan, dia ada tata cara panduan orang yang apa, sakit. Dia pun tak ambil kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i sebab dia agak susah sikit. Kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i ni dia agak susah sikit. Tapi Perak pun saya tengok mungkin kaul dia ambil mazhab Syafi'i juga, tapi dia ambil mungkin kaul yang sahih, yang bukan asah, yang bukan muktamad. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i yang muktamadnya, kalau tuan-tuan contohnya lah, tuan-tuan luka ke, patah kaki ke, tuan-tuan tak boleh tayamum terus, kena ambil sembahyang dulu. Betul tak? Ambil sembahyang dulu. Ambil sembahyang dulu. Lepas tu, masa ambil sembahyang biasa-biasa, tuan-tuan kena basuh kaki tu, cuma atas jabirah tu, atas apa, balutan tu, tuan-tuan sapu je lah. Lepas tu kena buat apa? Tayamum pula. Dua benda kena buat. Betul tak? Tayamum. Ada kaul tak sapu atas tu saja. Jadi nampak seolah-olah macam orang sakit tu lagi teruk pada orang tak sakit. Kalau orang tak sakit, ambil sembahyang je cukup. Orang sakit lagi teruk pula. Dia kena ambil sembahyang dan dia kena tayamum. Itu ada pendapat kata cukup sekadar sapu atas dia sahaja. Baik, ataupun tuan-tuan kalau hak Perak tu dia suruh tayamum juga, tayamum. Tapi tak apalah. Satu lagi yang saya tengok, kalau luka tu di tangan, contoh sini luka, patah di tangan ke, balut, ambil sembahyang kena ambil juga sembahyang lu, sapu. Lepas tu dah habis ambil sembahyang, semua lah, tayamum pula, ganti tempat yang dibalut tu kan. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i kaul yang muktamad asahnya, tuan-tuan kena qada balik sembahyang tu. Sebab wuduk tak sah, tayamum juga tak sah. Wuduk tak sah pasal apa? Yalah tak kena sampai. Tayamum tak sah pasal apa? Yalah tayamum pun tak sampai tangan atau muka anggota tayamum. Jadi kalau 2 bulan tentang pakai balutan tu, qada balik 2 bulan solat tu. Darat tuan-tuan. Yang tu dia tak sebut dalam apa, hak Perak pun dia tak ambil, dia ambil kaul yang lain. Dia boleh tuan-tuan dalam apa, yang penting tuan-tuan ikut fatwa lah tuan-tuan. Fatwa boleh saja, fatwa keluar masih. Yang penting kita benda-benda khilafiah ni elok kita tunggu fatwa lah. Gitu lah, bagaimana fatwa dikeluarkan, itu jalan yang paling selamat lah. Baik tuan-tuan. Kemudian
Tapi kalau tuan-tuan tak boleh ingat, tuan-tuan dah tak larat. Dah tak larat sangat dah. Nak tayamum pun sabar nak tolong tayamum. Tidak kan. Dekat hospital patah nak buat macam mana? Tuan-tuan ambil air semayang, sapu atas jabirah, solat lah. Nah gitu je lah. Tapi kalau tuan-tuan boleh tayamum, misalnya tuan-tuan tayamum ke tak tayamum lah. Kalau orang yang patah-patah ni ya, dok hospital, ada orang, banyak orang tak semayang terus. Itu teruk pula kan. Terus tak semayang pun ada. Itu teruk sangat. Ni kalau kita kata hang kena semayang, macam mana nak semayang? Ambil semayang, lepas tu hang tayamum. Tak lagi dia tak mau. 2 sekali kena. Lepas tu hang kena qada balik. Lagi dia tak mau. Biar aku tak semayang. Lagi pula. Jadi tuan-tuan begitulah tuan-tuan. Kalau tak boleh dah tak larat. Tuan-tuan kena tahu orang yang lepas operate dia bukan larat tuan-tuan. Sebab bius tu kuat. Bius yang satu badan tu, dia berapa kali je tuan-tuan boleh buat, bukan boleh selalu. Dia ada kiraan dia, kira umur apa semua. Kalau tuan-tuan selalu buat, nanti dia sekali bius tak bangun terus, mati terus. Dia ada kiraan tu, bukan boleh sebarangan. Kalau boleh elak, dia elak benda tu. Boleh elak, dia pun cuba elak benda tu. Bius satu badan. Saya pernah lah sekali masa patah tangan ni. Bius satu badan. 2016 patah tangan ni. Saya pernah terfikir macam mana nak tahan. Saya cuba tahan kan dia berbius tu. Kan pakai binatang ni. Nanti dia suruh mengucap. Mucap macam tu mucap. Dia angkat ni, dia bubuh macam apa tu dalam ni selit. Warna saya nampak macam gas je. Saya cuba tahan tuan-tuan, tak boleh tahan tuan-tuan. Terus kita terlelap sedap-sedap dah 2 jam lebih baru jaga. Baik, memang tuan-tuan tak boleh tahan. Tuan-tuan cuba tahan pun, tahan kat mata. Tak boleh tuan-tuan, dia dah pergi ke otak, dia dah shut down dah tuan-tuan, saraf tu. Baik, kemudian dan tidak boleh menghilangkan najis. Dan jika tidak boleh air menyucikan tersebut, itu atau ada air tapi takut memberi mudarat yang mengharuskan tayamum sebab ada luka, baik, maka hendaklah tayamum. Boleh tayamum lah. Kemudian daripada masuk waktunya, nak tayamum lepas masuk waktu solat. Kalau tak boleh. Tuan-tuan nak sembahyang Zuhur, tayamum masa bila nak tayamum? Dah masuk Zuhur. Dan tayamum ni untuk satu solat fardu sahaja. Satu solat fardu sahaja. Tuan-tuan tayamum masa sembahyang Zuhur, nanti asar kena tayamum lagi. Walaupun tuan-tuan belum lagi batal, seperti batal wuduk kan. Tayamum ni batal macam batal wuduk jugalah. Kita bila terkentut ke kencing, batal tayamum tu. Tapi walaupun kita belum kentut kencing, dah sembahyang Zuhur tadi, asar kena tayamum lain. Baik, kemudian tapi nak ingat tayamum setelah masuk waktu solat. Sebab dan kemudian pada yakin atau zon yang muakkad ketiadaan air. Kalau tak ada air lah. Kalau tak ada air, mesti tuan-tuan yakin sungguh air tak ada. Yakin sungguh. Dan tuan-tuan dah usaha cari dah. Sekadar mana dalam kawasan lah. Tuan-tuan dah bicara sana sini memang tak ada air. Dan tuan-tuan pun yakin lah, ataupun zon, sangkaan yang kuat memang tak ada air. Kalau ada pun orang punya, orang tak nak bagi. Semua pakai tak ada air. Dah orang punya mana boleh ambil. Ada air tapi orang punya, dia tak bagi kat kita. Tak boleh ya. Kat rumah dia ada 3,000 liter air kan dalam tangki tu. Kita minta dia tak bagi. Ni air aku. Macam mana kita nak beli pun dia tak bagi. Tak boleh ya. Baik, kemudian jadi dia kena boleh lah, tapi kena cari dulu. Kalau air tak ada, cari dulu. Dah yakin dah, kita dah zon air memang tak ada lah dalam kawasan terdekat ni, boleh lah tayamum. Kemudian ketiadaan yang sudah tuntutnya, kemudian daripada masuk waktunya, mesti masuk waktulah. Dan kemudian daripada dihilangkan najis pada tubuh. Memang ni jangan silap. Tuan-tuan nak tayamum, pastikan badan kita tidak bersih, tidak ada najis di badan kita. Jangan lupa lah. Kalau badan kita masih lagi ada najis, nak tayamum macam mana? Bukan boleh semayang pun. Tuan-tuan nak tayamum, nak semayang, betul tak? Ni tuan-tuan dah tayamum, najis ada, nak semayang macam mana? Najis ada lagi. Settlekan najis dulu, lepas tayamum solat. Ni lepas tayamum nak bersihkan najis pula, tak boleh, tak sah. Mesti kena bersihkan dulu badan kita daripada najis. Yang tidak dimaafkan dia, yang tak dimaafkan ni najis mutawasitah lah, kencing ke, begitulah. Najis yang tak dimaafkan, darah, nanah yang banyak. Dan kemudian daripada sudah mengetahui akan kiblat. Dan ni pun sama, kena tahu kiblat kat mana. Bukan apa, nanti dah tayamum, kiblat kat mana pula tu. Cari kiblat dulu. Ni kalau cerita dalam hutan lah, carinya dalam hutan. Tuan-tuan kalau tak tahu langsung, agak-agak tuan tengok matahari belah ni kot, tak apa, agak-agak belah-belah. Lepas tu dah tuan-tuan agak-agak dah, barulah tuan-tuan tayamum. Bukan apa, dia tak mau lepas tayamum kita duk duk sibuk dengan benda lain.
Sebab tayamum ni listibahatus solah ya, untuk membolehkan solat. Jadi sepatutnya lepas tayamum solat lah. Betul tak? Bukan kita buat berbimbang-bimbang disebut kita dengan benda yang lain. Belum selesai lagi dengan benda-benda yang apa? Syarat-syarat sah solat. Kena selesai dulu. Tak boleh ada najis, kena tahu kiblat mana. Hendaklah tayamum. Oh, tuan-tuan, jam tuan-tuan tak bunyi ke? Oh, bunyi tadi? Oh, tak dengar. Sekejap lah. Saya baca sikit lagi. Hendaklah tayamum dengan debu yang suci, menyucikan pada mukanya dan dua tangannya dengan 2 kali pindah dengan debu sekali ke muka, dan kali kedua tangannya disertakan dengan niat daripada mula pindahkan hingga sapu, satu daripada suku mukanya. Mana dia apa? 2 kali lah, tak boleh lah sekali 2 kali. Kalau 2 kali tuan-tuan tak yakin, nak tambah 3 boleh je. Nak tambah 4, 5, 6 boleh je. Tapi jangan kurang pada 2. Satu di muka, kemudian yang kedua di tangan. Kan tangan kan? Tangan macam ni kan? Sereh macam tu. Macam ni pula. Sereh. Tuan-tuan tak yakin lah. Masa buat ni dah hilang lah yang ni. Ya, kata hilang lah. Tetapi ambil lagi. Boleh je. Jangan kurang daripada 2. Jangan kurang daripada 2. Itu kaul yang utama lah. Tapi ada juga kaul dalam mazhab Syafi'i yang ni saja. Apa? Pergelangan tangan ada juga. Kaul itu ada. Tentang hanya sapu pergelangan tangan saja. Pergelangan tangan saja kita sapu. Boleh lah. Ada juga kaul lah. Ni dah ada dah. Betul tak? Depan ni dah ada dah. Belakang ni je lah. Betul tak? Sapu pula. Ada kaul lah. Tapi biasanya kita tak. Dia macam ni je. Tak perlu. Macam tu kena ayak boleh lah. InsyaAllah. So, itu kita fikir celah macam mana celah tak? Ayak boleh lah celah-celah tu. Kuku kalau terbuka wajib masuk air. Lepas tu tayamum macam mana sumbat? Tak perlu lah tuan-tuan. Baik, dia tu saya terfikir celah-celah macam mana buat macam ni juga. Tak lah, macam tu je. Cukup. Dia sekadar mana debu sampai lah. Lagi satu debu tu lah kita sampai. Bukan semua kulit kena. Pasal tak debu? Dia bukan semua kulit kena. Dia merata macam tu je. Dia bukan macam air. Kalau air ni semua kena. Kalau debu, ada yang kena, ada yang tak kena, ada yang tak kena, ada yang tak kena. Kadang macam tu je. Kadang kita ingat macam air. Itu mandi wajib macam mana? Mandi debu. Mandi wajib, tayamum macam biasa juga. Tayamum macam biasa. Kemudian dia kata kena niat masa kita tepuk niat. Niat lah. Kemudian sampailah muka sampai tepukan tu sampai di muka. Saya dulu fikir agak sini dia kata disertakan dengan niatnya daripada mula pindahkan hingga sapu, satu daripada suku mukanya. Daripada tuan tepuk ni, tuan kena niat tu. Saja aku tayamum. Macam tu ke? Bukan. Tuan-tuan dah niat tayamum, janganlah ubah niat tu. Betul tak kan? Tuan-tuan dah niat tayamum masa tu, niat tu jangan lari. Niat tu duduk ada lah tu. Janganlah tuan-tuan niat tayamum, lepas tu saja main-main pula. Ubah niat. Tak boleh. Bila tuan-tuan dah tepuk di situ dan tuan-tuan nak angkat ke muka, niat tu duduk ada lah. Selagi mana tuan-tuan sedar dan tuan-tuan ingat tuan-tuan nak tayamum, niat tu ada lah tu. Bukan maksud dia sehinggalah mula pindah daripada letak tangan disertakan niat daripada mula pindah tu hingga sapu ke muka. Maksudnya masa nak angkat tu jangan ubah niat lain pula. Ni tuan-tuan dah niat tepuk ni, dah niat dah. Angkat tu tuan-tuan memang dah niat dah. Tuan-tuan sedap, tuan-tuan nak tayamum dan tuan-tuan nak tayamum, niat lah tu. Boleh lah. Gitu. Dan niat itu habis tuan-tuan. Habis akan datang kot. Kau boleh sikit lagi bawah ni Boleh lagi cikgu? Boleh sikit lagi tu? Bagi habis muka ni lah. Imah lah tengok banyak ni tu. Sikit. Dan niat itu mengharuskan fardu semayang atau fardu tawaf. Mengharuskan listibahatus solah, mengharuskan. Pasal apa? Tak ada tayamum, tak boleh semayang, haram. Tak ada wudu, tak boleh semayang. Jadi kenapa diharuskan semayang? Yang membolehkan semayang apa dia? Wudu, betul tak? Tayamum hanya membolehkan saja. Kalau wudu memang boleh terus. Dia menghalalkan semayang terus. Memang semayang kena ada wudu. Tapi disebabkan tak ada wudu, maka kita nak semayang juga wajib semayang, kita tayamum untuk membolehkan. Listibahatus solah saja ku tayamum untuk membolehkan solat kerana Allah Ta'ala. Ataupun fardu tawaf. Atau tiap-tiap yang berkehendak kepada tuhur bersuci, apa benda lah, pegang mushaf ke, ataupun sembahyang sunat ke,
Yang pasti yang wajib sekali je. Sembahyang sunat boleh banyak kali. Dan hendaklah disemayang satu tayamum akan yang fardu dan berapa sunat yang dikira. Sunat banyak mana pun tak apa. Maka hendaklah apabila berkehendak semayang fardu yang lain, maka hendaklah ia tayamum pula jika belum lagi batal tayamum dahulu sekalipun. Yang ni saya sebut dah tadi kat tuan-tuan. Akan datang muka surat 33. Maknanya dia kalau kentut batal tayamum. Kencing batal tayamum dan seterusnya lah. Dan seterusnya. Baik. Cuma dah tuan-tuan tayamum tadi semayang zuhur, asar walaupun tak kentut kencing kena ambil lain tayamum. Sembahyang sunat semayanglah banyak mana. Baca Quran bacalah banyak mana pun. Tapi yang fardu sekali saja. Sama dengan tawaf. Tawaf sekali apa? Sekali ini satu tawaf. Tawaf yang fardu lah, bukan tawaf yang sunat. Tawaf yang fardu. Baik tuan-tuan. Cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dapat keampunan daripada Allah SWT. Ada yang balik haji je ni? Tak no? Kecil manis apa? Kecil manis tak lepi. Kan ramai kecil manis tak lepi tuan-tuan. Akan datang muka surat 33 insyaAllah. Jadi cukup sekali itu, saya mohon maaf tentang kekurangan dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat minna wal minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.